Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan mengenai faktor mengapa Perang 6 Hari terjadi antara Arab Israel dan kesan perang tersebut. Baiklah, sebelum saya memulahkan pembentangan ini, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Farid Firdaus bin Maulidin. Dan yang kedua, Amir bin Muhammad Zohri. Seterusnya yang ketiga, An-Nur Najiha binti Muhammad Hizir. Dan seterusnya yang terakhir adalah saudara Juraisim bin Jeli. Oke, saya akan membentangkan tentang pengenalan mengenai Perang 6 Hari. Oke, Perang 6 Hari 1967 berlaku dari 5 Jun 1967 sehingga 10 Jun 1967. Perangan ini telah dimenangi oleh Israel dengan kekuatan ketenteraan dan kebijaksanaan strategi Israel dalam serangan ke atas ketenteraan negara-negara Arab. Perang 6 hari ini berlaku antara Israel dengan sekutu negara-negara Arab seperti Mesir, Syria, dan juga Yordan. Perang 6 hari ini adalah satu siri peristiwa yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Alright, konflik ini menunjukkan kepentingan intelek, strategi dan risiko dalam menentukan kemenangan pertempuran. Sebaliknya, ini akan menumpukan pada rancangan ketenteraan Israel. Oke, seterusnya mengenai konsep. Oke, konsep konflik ialah pertempuran antara pihak atas barangan yang terhad seperti nilai, kedudukan, kuasa dan juga lain-lain lagi. Bukan hanya untuk keuntungan, tetapi juga untuk menakluki pihak lawan melalui kekerasan atau ancaman. Fisher mentakrifkan konflik sebagai hubungan antara dua atau lebih pihak, individu atau kumpulan yang mempunyai atau percaya mereka mempunyai matlamat yang tidak serasi. Konflik timbul akibat ketidakseimbangan dalam dua hubungan sosial, seperti kedudukan sosial yang tidak sekata ataupun setara, uang dan juga peluang, yang semuanya membawa kepada prasangka. Ingat kembali sejarah Perdana Menteri pertama Israel, yaitu David Ben Gurion yang menubuhkan negara Israel pada 14 Mei 1948, yang membawa kepada perubahan politik dan ketidakseimbangan kuasa. Latar belakang Perang 6 Hari dipengaruhi 4 faktor. Yang pertama ialah warisan perjanjian Kitab Lama Bible, di mana Bible telah menyatakan Palestin milik Israel. Di dalam ayat Kejadian 15-18 di Bible, Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan Abram dengan menyatakan, kepada keturunanmu aku akan memberikan negeri ini dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Yang kedua ialah deklarasi Balfour, di mana Britain telah memberi kebenaran bagi penubuhan negara Israel, di mana ianya bertujuan untuk memberi penyelesaian kepada dilema pelarian Yahudi yang pulang ke tanah air. Akibat daripada itu, bara dilema itu mencetuskan api konflik antara Yahudi dan Arab. Deklarasi Balfour dikeluarkan berikutan dengan termeterainya perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1917, setahun sebelum berakhirnya Perang Dunia Pertama. Yang terakhir ialah pembagian wilayah Palestin, di mana PBB telah membagikan dua kawasan Palestin untuk mengasingkan orang Arab yang beragama Yahudi. PBB juga telah mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai bandar antarabangsa. Ini dapat mengurangkan ketegangan di rantau itu buat sementara waktu. Britain telah meninggalkan Palestin pada tahun 1948, lalu menyebabkan konfrontasi antara Yahudi dan Israel meletus. Orang Arab mentadbir negara sekitar Baitul Maqdis, manakala orang Yahudi di Baitul Maqdis telah dikepung. Israel berjaya menembusi tanah tinggi Yudea dan membebaskan Baitul Maqdis daripada kepungan orang Arab. Faktor yang telah menyebabkan berlakunya Perang 6 Hari ialah isu pengiktirafan kemerdekaan, di mana deklarasi Balfour 1948 telah termeterai dan ia mendapat tentangan daripada negara-negara Arab kerana kewujudan negara Israel secara tiba-tiba. Yang kedua ialah isu bekalan air, di mana negara Israel amat memerlukan bekalan air untuk kelangsungan hidup negara mereka, iaitu projek bekalan air di lembah Jordan. Israel telah mengalihkan aliran sungai Jordan, Tasik Tiberia dan Bukit Golan ke pegunungan Negev dan beberapa kawasan lain di wilayah Israel. Hal ini telah menyebabkan negara Jordan, Syria dan Mesir telah membuat projek pengairan yang baru. Yang ketiga ialah isu sempadan, di mana Israel telah mendakwa melakukan pencerobohan ke atas wilayah jajahan Jordan dan Syria. Mereka juga menceroboh masuk ke kawasan zon bebas tentera.
Selain itu, Israel telah menuduh Jordan dan Syria sebagai penyumbang gerakan Islam. Dan yang terakhir ialah amaran Kesatuan Soviet di mana Israel telah melakukan serangan penuh ke atas Syria serta cabaran langsung ke atas status quo. Baiklah, saya akan membentangkan mengenai kesan Perang 6 Hari ke atas tanah Arab. Oke, kesan yang pertama adalah peperangan ini telah menyebabkan puluhan ribu nyawa rakyat Mesir dan juga Jordan meninggal dunia semasa peperangan dan mereka terkorban. Oke, selain itu, perkara ini juga telah menjelaskan bahwa tanah Arab telah tewas di tangan Israel dan Israel berjaya memenangi peperangan tersebut. Perkara ini sekaligus membawa kepada kehilangan tanah kepada rakyat Arab. Oke, rakyat Arab kehilangan tempat tinggal karena kehancuran selepas peperangan itu, dan tanah mereka juga telah diambil oleh Israel. Oke, tanah yang telah diambil oleh Israel ini adalah tanah pertempatan Muslim, yaitu Baitul Maqdis. Tanah ini terletak di bagian timur. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kesan Perang 6 Hari terhadap orang Israel. Antaranya ialah keupayaan Israel telah diiktiraf kerana dapat menguasai kawasan-kawasan yang selama ini menjadi medan pertelingkahan. Selain itu, kesan perang ini turut memperlihatkan nama Israel yang telah diangkat sebagai negara yang bijak mengatur strategi peperangan, dan ianya mulai digeruni selepas keberhasilan mereka menupaskan sekutu tanah Arab, Mesir, Jordan dan juga Syria. Seterusnya, kita akan beralih kepada resolusi Perang Arab-Israel selama 6 hari. Melihat kepada isu Arab-Israel dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967, ia menunjukkan bahawa perlunya sebuah kata sepakat atau dalam penyelesaian terhadap konflik tersebut. Kata putus daripada kedua pihak untuk menghentikan ketegangan dan konflik yang tercetus melalui sebuah memorandum persefahaman yang dicipta berdasarkan perbincangan bersama. Untuk merealisasikan perkara tersebut, maka terdapat beberapa cadangan yang boleh dilakukan untuk meredakan isu di antara dua pihak tersebut. Pertama, untuk mencapai keamanan, sebuah polisi sangat penting bagi sebuah negara untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan nasional negara mereka. Maka dalam isu ini, sebuah dasar polisi keamanan boleh dicipta menerbitkan dua pihak yang bertelagah agar terdapat batasan dalam melakukan sesebuah tindakan. Hal ini karena polisi keamanan bertindak untuk memeteraikan perjanjian bersifat perdamaian dan persefahaman agar negara yang mewakili Arab serta Israel sendiri dapat berkongsi kerjasama dalam semua sektor tanpa menerbitkan pertumpahan darah lagi. Seterusnya, antara resolusi terbaik dalam menangani isu konflik Arab-Israel ini ialah menjalankan perjanjian Non-Aggression Treaty. Terlebih dahulu, sebuah perjanjian yang dinamakan The Armistice Agreements telah dimeteraikan lebih awal untuk mengatasi isu tersebut, namun usaha tersebut gagal. Hal ini dikatakan demikian kerana disebabkan campur tangan kuasa-kuasa veto dunia telah menjejaskan perdamaian di antara dua pihak tersebut. Namun kini, melalui menandatangani perjanjian Non-Aggression Treaty yang lengkap dengan pengaturan pemeriksaan yang lebih rapi serta untuk menggantikan perjanjian dahulu menjadikannya lebih berkesan daripada sebelumnya. Walaupun mengambil kira faktor ketidaksediaan negara-negara mengakui kewujudan negara Israel dalam perjanjian gencatan senjata ini, namun ia dapat memberikan beberapa bentuk jaminan dalam perjanjian yang termeterai ini bahawa ia dapat membantu mengelakkan tercetusnya semula perang di antara dua pihak ini. Kesimpulannya, Perang 6 Hari 1967 menunjukkan bahawa konflik boleh dimenangi walaupun ketika berhadapan dengan lawan yang lebih besar dengan perancangan rapi dan taktik yang sangat baik. Beberapa pendekatan telah diambil untuk menamatkan perang ini. Dalam situasi ini, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB telah mengeluarkan revolusi dalam usaha untuk mendamaikan kedua-dua kumpulan yang bertentangan, tetapi tak ada apa yang berlaku. Perang ini berakhir pada 11 Jun 1967. Kejayaan Israel dalam peperangan itu telah memberi impak yang dramatik kepada penduduk Palestin khususnya dan negara Arab amnya.